Stand ada. Ada lah kita stand. Tak ada. Ada stand. Tak ada biar. Kau ni apa tu untuk ada ni? Udah. Oh, betul. Ni yang bro ni. Mana ni? Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Jadi tuan-tuan dengar tuan-tuan. Waalaikumsalam. Hari ni saya nak bercakap sikit lah. Salam Liverpool. Salam Liverpool. Jadi insya-Allah tuan-tuan, hari ni saya nak bercakap tentang apa yang berlaku hari ni. Kan kita tengok hari ni Waalaikumsalam. Oh, hai sayang Kak Yah. Allahu Akbar. Waalaikumsalam. Okey, jadi saya nak bercakap sikit lah. Kajang hadir tu, alhamdulillah, share tuan-tuan. Saya lama tak buat live ni. Sajalah rehat sikit, tapi hari ni saya terpanggil nak buat live ni tentang isu Ustaz Muhaizat lah. Dan juga seangkatan ustaz-ustaz sunnah wal jamaah kita yang mana banyak telah difitnah. Saya minta tuan-tuan tolong share tuan sebelum kita bercakap ni. So share tak apa, bagi sampai kat pokok Wahabi, tak apa, bagi mereka dengar. Saya tak faham pokok ni mereka nak apa sebenarnya, saya tak faham. Dengar suara je, gambar tak ada. Ujang. Kalau kari tetap beri teguh utama Ustaz Muhaizat dan Tuan Guru Aswaja yang lain. InsyaAllah memaklum kita orang yang sunnah wal jamaah ni, kita berdiri teguh. Dan kepada ada setengah orang yang komen kan, jangan taksub. Habis kalau tak taksub pada ustaz ulama yang benar, nak taksub pada siapa lagi? Kita taksub pada apa? Nabi dan kita taksub pada Allah dan Rasul. Tetapi juga siapa yang nak bawa kita nak menunjukkan kita kepada Allah dan Rasul, melainkan asbab daripada ulama-ulama kita. Ulama-ulama yang orang kata yang berpegang dengan sunnah wal jamaah ni, yang berpegang dengan Al-Quran dan hadis, ijma' qiyas. Jadi siapa lagi kalau kita tak taksub? Zaman hari ni kita kata jangan taksub dengan ustaz tu, jangan taksub. Habis nak taksub dengan siapa? Nak taksub dengan apa ni, dengan artis K-pop, dengan pemain bola. Itu taksub tak apa. Kalau taksub dengan ulama, tak boleh, jangan taksub. Ulama buat silap. Memanglah. Lain pada Nabi ni semua buat silap. Cerita ni. Lain pada Nabi ni semua ada dosa dia sendiri. Termasuklah sahabat Nabi pun dia ada dosa juga. Walaupun dia sahabat Nabi, dia ada dosa, dia tidak maksum. Yang maksumnya hanya satu manusia saja yang bernama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ia maksum daripada segala dosa dan maksiat yang telah Allah Taala pelihara untuk dia. Lain pada tu, jangan ceritalah siapa pun ada dia akan buat dosa kecil atau besar, itu Allah sahaja yang tahu. Maknanya dia tidak suci seperti mana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita ni nak taksub pada siapa sebenarnya? Nak taksub pada apa ni, budak-budak K-pop, nak taksub kepada ahli politik, nak taksub pada apa dia lagi, pemain bola. Itu yang dikatakan boleh. Taksub pada taksub Jamal Abdillah dan Rosyano sebab depa Melayu sejati. Jadi kita kena mempertahankanlah ulama-ulama kita. Hari ni bila saya pertahankan ulama, ramailah yang komen bodoh-bodoh ni. Tak apa, saya tak kisah. Hampa nak komen macam mana pun aku tak kisah. Sebab apa? Aku tahu aku kenal Ustaz Muhaizat ni bukan aku tengok live YouTube dia. Bukan aku kenal dengan Ustaz Muhaizat ni aku tengok live Facebook dia. Tak. Aku kenal dengan Ustaz Muhaizat ni, aku duduk depan dia. Aku tanya soalan-soalan kepada dia. Betul ke tak, apa ke tak, dia jawab. Aku tahu sebab apa, sebab tu kata dia bukan sesat. Yang sesat ni orang yang tengok video sekat-sekat, lepas tu pandai-pandai nak tuduh, tu sesat. Selagi tak jumpa dengan dia depan mata, jangan kita hukum dia sesat apa benda. Jumpa dia. Jumpa dia, tanya dia, insya-Allah. Apa yang dia cakap ni kita rasa tak kenal lah. Habis pergi tanya dia ada hujah dia sendiri. Dan untuk ni saya nak bagi tahu ni kepada golongan-golongan Wahabiyun, Al-Wahabun ni apa babun ke apa saya tak tahu lah. Nak berdebat lah. Ni saya nak bagi tahu lah, ini bukan akhlak kita sebagai
seorang yang ilmuwan, dia katakan, saya bukan ilmuwan. Saya bukan ilmuwan, saya beritahu. Tetapi kamu kalau sebagai ilmuwan agama, tak kira lah kamu berfikiran Wahabi ke, Sunnah wal Jamaah ke, apa pun sekali, tak payahlah nak berdebat-debat ni sama umat Islam. Awak Ustaz Muhaizat ni kata Tuhan ni 3 ke? Kata Nabi Muhammad ni bukan Muhammad ke? Dia mengucap kepada kita jugalah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Allah Ta'ala tu yang satu, Nabi Muhammad itu yang pesuruh Allah. Pun sama juga, mengucap benda yang sama, percaya bahawasanya Allah Ta'ala ni satu, tak ada dua. Semua orang percaya yang tu. Ini nak debat-debat ni tak cantik lah. Kalau macam ni lah bagi saya, pandangan saya ni orang bodoh, orang jahil. Kalau rasa tak kena, pergi jumpa Ustaz Muhaizat ataupun panggil, buat secara tertutup antara ilmu para ilmuwan. Itu yang dibuat oleh dulu, zaman-zaman ulama-ulama dulu. Bukan nak public kepada orang awam. Apa tujuan hang nak public? Apa tujuan nak buat debat? Nak buat debat, nak gunakan live, social media live, nak bagi semua orang dengar. Hang akan mempertegakkan hujah hang akan mempertegakkan pendapat hang. Hang akan mempelekehkan pendapat orang lain. Hang akan tidak akan terima dengan hujah-hujah yang orang lain bawa. Adakah ini satu membawa kepada kesatuan umat Islam, ataupun ini adalah satu perpecahan? Dan kepada orang awam yang tak tahu apa, tengok, betul lah. Ustaz ni tak betul lah. Ustaz ni tak betul. Jadi fitnah bagai. Habis bercelaru habis umat Islam hari ni. Kerana apa? Ni golongan-golongan agama bodoh ni. Nak tunjuk hebat sangat dalam media sosial. Semua dia nak campur. High politik dia campur. Dia ada PhD, dia hebat terang mana sangat. Ni hebat mai sini. Aku tak ingat nak jumpa orang PhD ni. Sakit hati tuan saya tengok. Sampai keluar hukum-hukum yang pelik, mengkafirkan saudara-saudara Islam kita. Kalau rasa tak betul, jumpa Ustaz Muhaizat. Ustaz Muhaizat ada dalam live dia beritahu apa. Tak apa, pokok ni nak mari-mari lah. Kita jamu nasi. Maknanya jamu nasi ni bolehlah bincang sama demo. Bincanglah sama apa. Hampa seorang para ilmuwan dia sebut PhD lah, apa benda lah, kitab berbagai-bagai lah, prof madya lah, prof apa aku pun tak tahu. Pergi jumpa, semang elok, muzakarah. Ini nak buat media social life, nak bagi kepada orang awam yang tidak tahu apa basic-basic agama, yang setengah yang kurang pahaman, nak tunjuk siapa hebat, siapa kuat, siapa pandai lagi. Ulama dulu tak buat macam tu. Walaupun kita dapat mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Imam Ahmad apa semua, mereka tak balas sama mereka. Imam Syafi'i kata yang ni, Imam Ahmad kata yang ni, tak balas. Semua tu anak-anak guru, tok guru juga. Jalur yang sama, mari. Jalur yang sama. Betul Ustaz? Imam Ahmad anak murid pada Imam Syafi'i. Imam Ahmad anak murid pada Imam Syafi'i. Walaupun perbezaan pendapat dia, bukan kata dia anak murid Imam Syafi'i dia ikut 100% Imam Syafi'i. Tak. Dia mengaji tempat lain, dia mengaji hadis lain. Ada berbeza sikit dengan Imam Syafi'i. Adakah dia pergi Imam Syafi'i, mari sini. Hang debat aku, hang bawa hadis palsu. Hang tak betul ni. Tak boleh. Syirik. Kafir lah ni. Adakah cara macam tu? Tak ada. Muzakarah. Panggil Imam Syafi'i. Bila Imam Ahmad datang kepada Imam Syafi'i, Imam Ahmad ikut cara Imam Syafi'i. Bila Imam Syafi'i jumpa Imam Ahmad, Imam Syafi'i hormat anak murid dia, ikut cara Imam Ahmad. Tu nak katanya cantiknya Islam ni. Berbeza pandangan ni adalah rahmat pada Allah. Khilaf ni rahmat pada Allah. Hari ni yang ditunjukkan para ilmuwan kita ni, seolah-olah ni kita ni berpecah belah. Kita je betul. Kita yang betul. Kita PhD, kita ada profesional media. Kita yang betul. Zikir Allah tak boleh. Zikir Allah ni tak ada makna. Bodoh lah pokmu. Saya nak beritahu. Saya marah tak apa tuan-tuan. Sebab saya bukan ilmuwan. Saya akan berhadap di hadapan ulama-ulama sunnah wal jamaah kita.
Saya akan berada di depan-depan ustaz-ustaz sunnah wal jamaah kita. Ustaz-ustaz yang menolak dunia. Ustaz-ustaz Imam Syafi'i kata ingat akhir zaman nanti akan keluar para ulama, hati-hati dengan ulama-ulama suk, ulama-ulama dunia hari ni. Tak silap saya Imam Syafi'i, orang tanya Imam Syafi'i ya. Imam Syafi'i beritahu macam tu. Tak silap saya lah. Silap minta ampun, minta maaf. Yang saya tahu cerita ni, Imam Syafi'i kata akan munculnya ulama-ulama suk ni. Lepas tu pengikut dia tanya, mana ulama suk yang mana satu? Ulama suk hampa tengoklah. Apabila dia berpeluk-peluk dengan orang-orang yang menghina agama, dia bersama-sama dengan orang hina agama, duduk di jabatan-jabatan kerajaan, ni semua ulama yang banyak yang tak boleh cakap lah. Nak cari ulama yang betul macam mana? Ulama yang terpinggir. Ulama yang mana tak duduk bersama-sama dengan orang lain. Bercakap yang benar. Salah kena tangkap, salah kena ini. Itu ulama betul. Islam tu mudah, yang jadi susah bila wujudnya Wahabi. Ya. Kita berbeza pandangan, tak ada masalah. Ada setengah tempat nak buat kunut, setengah tempat tak mau buat kunut, tak apa. Kita pergi duduk masjid Perlis, kita pun tak buat kunut. Kan? Hampa main masjid Pulau Pinang, main masjid Kelantan, orang buat kunut, ikut je lah. Bukan mengkafirkan orang. Bukan menghentamkan orang. Oh, bid'ah. Oh, yang tu. Sampai Imam Syafi'i sendiri, mereka boleh berkata pada Imam Syafi'i, Imam Syafi'i bawa hadis-hadis tak ada sandaran. Allah, na'udzubillah minaz zalik. Hebat mana hang tu dengan Imam Syafi'i? Pokok ni. Oh, bercakap hebat sungguh. Sampai boleh kritik pandangan-pandangan ulama Imam Syafi'i. Siapa Imam Syafi'i dengan mereka ni? Setakat PhD tu hebat dah. Saya nak tanya, setakat PhD ni hebat sangat dah. Boleh mempertikaikan Imam Syafi'i. Allahu Akbar. Na'udzubillah minal. Hati-hatilah tuan-tuan dengan golongan-golongan macam ni. Saya boleh terima saja pandangan mereka. Dia kata dia tak mau buat kunut. Tak apa. Pandangan dia. Dia kata bersentuhan dengan isteri bila ada wuduk tak batal. Tak apa. Itu pandangan dia, hormatlah. Mazhab ada. Mazhab Imam Ahmad kata boleh. Mazhab Imam Syafi'i dia lebih berhati-hati. Dia tak boleh. Ikutlah yang mana kita nak ikut. Kita mana yang kita pegang dengan sunnah wal jamaah. Kita pegang dengan satu mazhab. Ikutlah. Kalau kita nak pegang semua mazhab ni, kita kena mengaji dulu. Mengaji Imam Syafi'i, mengaji Imam Ahmad, Imam Hanbali, kena mengaji semua. Jangan mudahkan Islam ni sampai tahap membahayakan orang lain. Sampai tahap boleh menjatuhkan fitnah. Mana? Ni tanda mana dah ambil. Apa tujuan hang nak buat? Tanya ni, aku nak tanya hang lah. Apa tujuan hang nak buat berdebat dengan Ustaz Muhaizat ni secara publik? Nak bagi orang dengar. Adakah benda ni, kenapa tak buat hujahan? Kenapa tak buat berdebat? Pergi jumpa Ustaz Muhaizat. Tak payah buat live. Tak payah apa. Berhujah ilmiah sesama hampa para ilmuwan. Cerita apa yang tak kenal Ustaz Muhaizat. Cerita Ustaz Muhaizat apa ke cerita apa yang hampa tak kenal hampa. Hampa sendiri je, dalaman. Tak perlu nak public pada orang awam yang tak tahu pola ekor ni. Buat pening kita tu. Ustaz ni, Ustaz ni tak betul. Ustaz ni tak betul. Apa benda ni? Apa benda ni? Nak tunjuk hang hebat, ustaz lain semua tak betul. Saya HMDI, saya pun sama juga Kak Yah. Saya pun HMIDI, pendatang pos saya tak tahu Tolonglah sampai mengkafir-kafirkan orang. Ini satu benda tak betul lah. Pergi jumpa depan dia lah. Tanya dia Ustaz Muhaizat ni betul ke Ustaz Muhaizat cakap macam ni? Dah. Tuan-tuan, ulama-ulama ni tak terlepas daripada fitnah tuan-tuan. Saya tahu tuan-tuan. Dulu tuan-tuan ingat arwah Tok Guru Nik Aziz kita. Ambil sekerak je. Apa yang Tok Guru Nik Aziz ucap selama sejam, depa ambil 5 minit je. Depa ambil ungkapan Tok Guru ni masa Tok Guru hidup ni. Nak beritahu ni saya ada di tanah dia ni, di Kelantan ni. Ni saya ada di tanah dia ni. Ustaz Tok Guru Nik Aziz cakap sejam, depa potong 5 minit, bubuh dalam sosial media. Ni kerja politik. Sesat dah Tok Guru Nik Aziz. Allah, hotel sesat dah. Buat keluar fatwa sesat lagu tu, lagu bawa kata ni ulama setan, ulama ni semua ada benda-benda ni. Bukti sampai hari ni dalam Google ada. Tok Guru Nik Aziz sesat. Siapa kata? Cina Hindu kata? Tak. Orang Islam yang kata. Ni, saya nak beritahu. Fitnah ni bukan Cina Hindu
nak kata kepada ustaz-ustaz kita sesat. Tak payah. Puak-puak depa lakum dinukum waliyadin, depa buat kerja depa sendiri. Depa sembah dengan sembahan depa. Yang nak kata sesat, nak kata kafir ni bukan pada orang kafir nak kata pada kita ni, orang Islam kata pada kita. Ni zaman Tok Guni Aziz. Habis zaman Tok Guni Aziz meninggal, Allah Taala sayang nak ambil dia. Allah, Tok Guni Aziz lah betul. Oh, Tok Guni Aziz lah bawa sunnah wal jamaah. Tok Guni Aziz lah bawa benar. Siapa ni? Siapa ni? Semua ulama banyak kena fitnah. Ustaz Azhar Idrus kena fitnah. Maulana Asri kita, Zainul Asri kita kena fitnah. Habib, para habib jangan cerita lagi lah. Difitnah dengan penyembahan kubur. Tukar-tukar penyembahan kubur. Hampa tengok dia pergi sembah kubur ke? Dia pergi berdoa. Dia pergi berdoa. Bukan berdoa minta kepada kubur tu. Doa pada Allah. Minta tawasul dengan keberkahan, kesolehan. Dapatlah sikit. Ziarah. Orang yang wali-wali Allah ni. Wali-wali Allah ni tidak mati. Ini dalam Quran beritahu. Orang yang syahid, orang yang hebat dalam ilmu-ilmu dia, mereka tidak mati di sisi Allah. Mereka hidup, cuma di sisi manusia nampak dia mati. Sebab tu kata, jangan ambil ayat sekerat, cerita pada public, jadi fitnah, habis huru-hara habis. Ambil sepenuhnya. Kalau Ustaz Muhaizat cakap sepenuh, ambil sepenuhnya. Dengar dia lah. Okey. Tak betul, rasa tak betul jumpa Ustaz. Hang kata hang Ustaz PhD. Pergi jumpa Ustaz. Call ke apa Ustaz Muhaizat. Ni saya rasa yang ni ada sikit kecelaruan. Sama-sama lah. Sama-sama para ilmu bincang elok. Tak ada masalah. Ustaz Muhaizat pun tak kata dia ni maksum. Ustaz Muhaizat ni tak kata dia ni tak buat salah langsung. Sama kat dengan PhD tu pun. Hang betul semua ke? Hang pun ada yang tak betul juga. Saya minta nombor kubur. CP lagi nak kena tu. Kalau kena kita share dua tu. Jangan. Allahu Akbar. Sama tuan-tuan. Semua buat silap, semua ada kesilapan. Tapi cara tu biar betul. Sebab apa? Hampa ni para ilmuwan. Hampa ni dikatakan penyambung-penyambung lidah Nabi. Hampa ni dikatakan orang yang mahu agama. Apabila hampa bergaduh di sosial media, hampa bergaduh dengan orang awam, nampak ini satu benda yang bukan menyatukan umat. Ini adalah satu benda yang akan memecah belahkan umat kita. Nak berbincang boleh. Ada dalam kaedah Islam, ada dalam kaedah kita berilmu, jumpa depan-depan. Tuan-tuan, saya nak cerita tuan-tuan. Puak-puak Wahab ni, biasa main tempat berubat saya. Buat live. Tapi bukan live, off record. Sembang dengan saya. Berdebat dengan saya tentang rawatan Islam ni. Tok Singa pakai apa ni? Jurus-jurus ni mai kok mana syirik apa pakai benda bodoh ni? Saya jawab ni satu persatu. Saya cerita ni, aura ni gelombang. Gelombang ni kita pakai headset bergelombang, adakah kita pakai headset ni syirik? Pam kena sengat bodoh. Balik. Saya duk tunggu juga dalam Facebook. Mana video hari tu apa ambil ya? Tak kena ke hampa, tak boleh berjawab, mulut terkunci. Bila kita hujah, tak masuk dalam Facebook. Tak masuk dalam YouTube. Kalau kita silap, ambil tantap tu, bubuh dah Tok Singa tengok, dia buat ajaran sesat. Inilah puak-puak yang bodoh saya beritahu ni. Saya kenal banyak kali dah. Mai nak berhujah kunun. Saya tanya balik, hampa buat ru'yah ni cara Nabi ke? Nampak kan, biasa nampak kan Nabi buat macam ni? Baca surah lain pada Nabi baca ni sunnah ke? Ngagak pula. Nabi hanya baca Fatihah, ayat kursi dengan 3 kul, 4 kul. Yang sahih dalam hadis. Hampa ni baca sampai panjang, buat yang ketuk dengan sugi lah apa bagai ni. Kaedah mana? Yang ni ulama. Ulama. Bid'ah. Sengak pula. Yang ni ulama dah setuju. Habis kami buat ni ulama tak setuju. Hang yang ada ulama, kami tak ada ulama. Inilah golongan Wahabi tuan. Dia berasa dia hebat. Dia berasa dia ada ulama taraf dunia. Orang lain semua tak ada taraf dunia. Orang lain semua tak ada PhD. Ada PhD ni pandai saja. Sebut sunnah. Tak boleh haram. Ni bid'ah, tu bid'ah. Hang pun pakai seluar. Pakai seluar isbal semua tu kok.
Bila kita tanya, oh isbat ni tak apa. Isbat ni ada hadis pada yang mana Abu Bakar kata, Nabi kata pada Abu Bakar, kamu tidak termasuk golongan-golongan yang sombong. Kan? Hadis tu hadis pada Sayyidina Abu Bakar, bukan pada hadis untuk hang. Oh hang mai tai hang boleh pusing macam-macam. Oh janggut, pasal apa janggut nipis? Hang saya tahu sunnah. Saya ada gatai. Ni awak ingat aku simpan janggut ni tak ada gatai. Cari ubat lah. Kata nak ikut sunnah. Time orang kata sedap-sedap. Time kita boleh lepas diri kita masing-masing. Oh saya ada sakit gatai ni, ada gatai ni. Alah gatai ada ubat. Sunnah tetap sunnah. Simpan lah. Kalau kata sangat kita ni pegang pada sunnah ni. Pegang sangat pada sunnah wal jamaah. Kita diri kita pun tak boleh ikut sunnah lagi. Duk cerita orang tu tak betul, orang ni tak betul. Cuba tengok, ambil cermin tengok kita ni betul tak betul kita ni. Cuba tengok, ambil tengok. Tak maaf lah peletiak tuan. Saya tengok saya terlalu geram. Saya sengak lama, saya malas nak campur. Tapi saya tengok dah hari ke makin hari semakin teruk. Semakin teruk saya tengok. Bukan nak kita ni sebagai kita tunjuk kita orang agama ni bersatu padu. Ini kita duduk politik dah lah berpecah. Hang kata aku kata hang kata aku kata hang. Hang cerita hang bagus, yang ni tak bagus, parti ni tak betul, parti ni setan, parti ni sama-sama hangpa dah bergaduh. Mai pula golongan agama ni nak bergaduh sesama sendiri pula. Lepas tu cerita, jom kita berdebat dengan Ustaz Muhaizat. Lepas tu tulis komen bodoh-bodoh. Saya berani jamin Ustaz Muhaizat. Memang Ustaz Muhaizat takkan layan puak-puak hampa ni. Cerita betul lah. Dia buang masa dia nak layan apa. Sebab apa dia rasa buang masa? Berdebat dengan orang yang nak kata dia betul. Berdebat dengan orang yang tak akan mengaku kalah. Berdebat dengan orang yang mempertegakkan benang yang basah. Yang tak boleh dengar pandangan orang. Yang tidak boleh berlapang dada dengan orang. Tak guna berdebat. Tutup mulut sengap. Itu paling mudah. Bagi saya tanya Ustaz Muhaizat malam. Alhamdulillah Ustaz Muhaizat ni dah kuih Ustaz Beh. Dah alhamdulillah lah, dah nampak sihat dah. Boleh makan, boleh apa. Boleh makan, boleh apa dah. Ustaz Muhaizat kurang sihat baru ni. Kita pergi ziarah dia. Saya dari Pulau Pinang main ziarah dia. Sebab apa saya pergi ziarah dia? Saya sayang dia sebab apa? Sebab saya tahulah dia macam mana. Sebab saya jumpa dengan dia. Bukan saya nak taksuk apa-apa. Saya akan taksuk dia selagi mana dia bawa Quran dan hadis. Dia bawa Quran dan hadis ijma' qiyas. Saya akan taksuk dengan dia. Ya, memang saya akan taksuk dengan dia. Apa nak kata apa? Selagi dia tak buat benda-benda mungkar yang betul-betul nampak depan mata, nampak dengan 4 mata saksi, saya akan ikut dia. Apa nak kata apa? Apa nak kata aku petaksuk apa penjilat mampu pergi. Baik aku jadi penjilat Ustaz Muhaizat daripada aku jadi penjilat ni para-para ahli politik ni. Yang penipu hari-hari. Ni saya nak beritahu. Tak apa, aku jadi penjilat, aku jadi apa tak apa. Sebab apa aku jadi penjilat dia, aku jadi petaksuk dia sebab aku tahu ilmu dia macam mana. Dia bawa aku kenal Tuhan. Dia bawa aku kesabaran, dia bawa aku jumpa jalan-jalan Tuhan ni. Memang aku taksuk kan dia. Nak kata apa? Bayar buat kerja Tok, saya jumpa Tok. Boleh tak boleh? InsyaAllah mai jumpa. Golongan Wahabi mai jumpa pun mai. Mai tengok, kita tengok. Tak apa, 3-2-3 sekali lagi tak apa. Aku tak kisah 3-2-3 ni. Mai cara elok aku jawab layan cara elok lah. Mai cara kurang ajak aku, cara kurang ajak aku pun ada kurang ajak aku. Bukan aku nak tunjuk hebat dah, aku tak hebat. Tak apalah, kalau mai betul cara elok, kita jawab layan cara elok. Mai cara kurang ajak 3-2-3 pun tak apa. 3-2-4 pun tak apa. Ni aku cerita lalas tu aku tak kecoh mah. Kalau aku buat ni aku cerita. Aku tak reti nak murmur mah. Geram tengok. Hari ni hangpa buat kat ustaz-ustaz, hangpa buat kat ulama-ulama ni aku sakit hati. Siapa lagi nak benteng pada ahli ulama? Kalau kita asyik mengatakan kita mempertegakkan agama bangsa dan tanah air, kita asyik katakan kita akan bersama-sama dengan sunnah wal jamaah, kita akan bersama-sama dengan Allah dan Muhammad dan Rasul. Tapi bila hakikat ulama kita kena hina, hakikat ulama kita dikafirkan, kita duduk belakang sengak. Tu saya cakap, tak boleh. Jangan. Ini dia kata pejuang. Pejuang apa macam tu? Aku bukan duduk belakang Ustaz Muhaizat, aku duduk depan Ustaz Muhaizat. Nak jadi apa biar kena aku dulu tak apa. Nak jadi apa biar kena aku dulu tak apa, biar dia tak kena. Bagaimana sahabat buat pada Nabi SAW di medan perang. Sahabat berkumpul depan Nabi.
Ada ketikanya sahabat pun takut duduk belakang Nabi. Nabi benteng pada mereka. Itu yang kita akan buat. Guna backing untuk backing. Ha? Sebab saya geram tengok cara mereka ni tak ada akhlak langsung. Nak public depan social media. Ha? Hang puasa hang betul, hang cakap lah hang betul, hang dah pengikut hang. Contoh Ustaz Maizat kata A, hang kata B. Tak apa, biarlah B. Ha? Orang nak ambil A, dengarlah A. Orang nak ambil B, ikutlah hang. Apa masalah? Sebab isu khilaf nak bergaduh macam ni. Nak tunjuk pada public, nak tunjuk pada orang awam. Ha? Nak cerita ustaz ni tak betul, ustaz ni betul, hang yang betul, aku yang betul. Macam tu. Pergi jumpa lah dia, ustaz PhD. Takkan aku nak ajak hang kot. Ha? Hang dah ada PhD. Ha? Hang dah ada apa, bagai apa, sarjana apa, kepala apa, aku tak tahu lah. Kan? Pergilah jumpa secara ilmiah. Jumpa Ustaz Maizat, kunjungan hormat. Ustaz, ni saya nak tanya ustaz ni. Ustaz cakap ni ada ke sandaran, ada ke ni? Tanya molek-molek. Ustaz pun akan cerita, saya ambil dari sini, saya ambil. Habis. Selesai. Lapang dada. Okeylah, tak apa ustaz. Ini pandangan ustaz, pandangan saya macam ni ustaz. Sebab saya belajar macam ni. Kan? Sopo pomen kereta tuan-tuan. No? Pi kat pomen Acong dia ejeh macam ni. Pi dekat pomen Mutu, dia kata dok, dia ejeh lagu ni. Pi kat pomen Ali kata dak benda ni kena tukar. Sebab apa? Kepakaran walaupun satu benda tetapi kepakaran masing-masing. Ada teknik-teknik dia. Dia kata dak, ni tak boleh tukar, ni boleh repair lagi. Pi kat Ali dia kata dak, ni tak boleh repair, kena tukar. Kalau tidak akan jadi rosak balik. Dia ada teknik masing-masing. Sama dengan agama ni. Sebab tu ada khilaf. Kalau tidak, agama tidak ada khilaf. Agama ni tidak ada mazhab. Kan? Sebab apa? Satu. Semua kena ikut yang sama. Tak. Sebab tu Nabi buat satu benda. Kadang-kadang Nabi buat macam ni. Kadang-kadang Nabi buat macam ni. Sebab apa? Nabi nak beritahu. Tidak mahu menyusahkan umat dia. Ada orang yang boleh buat banyak, dia buat banyak. Ada orang yang dia rasa dia berat, dia buat sikit. Ada Nabi buat sikit. Contoh banyaklah benda-benda yang Nabi tunjuk kepada kita. Surat tu tag tu. Dr. Maizat ada orang mencari. Tak apa. Tak apa, masuk. Ada orang Nabi tunjuk dah. Sebab tu ada mazhab. Sahabat tunjuk dah. Macam mana? Ada orang dia boleh buat banyak. Ada orang dia tak mampu, dia kena buat sikit. Sebab tu Nabi tidak wajibkan benda-benda yang Nabi buat. Kalau tidak, teruk kita. Nabi semayang sampai bengkak kaki. Ada tak geng-geng PhD ni semayang bengkak kaki? Nak tanya lagi. Ikut sunnah kan? Ikut, kami ni sunnah salafi kan? Tanya lagi, apa dah semayang nak bengkak kaki? Ada tak? Pergi perang kan? Pertegakkan orang hina agama. Aku tengok muka apa, sekok pun tak ada. Kan? Bila orang hina Nabi, orang hina agama kita, orang mempermainkan agama kita, orang memperlekehkan Nabi SAW, orang mempersendakan nama Allah. Pok-pok ni mana? Pok-pok PhD ni. PhD lah bagai ilmuwan kepala. Aku ni mula. Mana pi pok-pok ni? Ni pok-pok bodoh macam aku lah. Pok-pok bodoh macam aku ni, 2-3 kerat ni pi lah buat je. Kena tangkap, kena dakwa. Kan? Depa ni sembang pandai. Kita sunnah wal jamaah. Kita mempertegakkan sunnah. Nabi kena hina pun tak boleh tegak. Tak berani turun dataran. Pi buat report pun tak berani. Sembang apa? Sembang apa? Saya nak tanya tu lah. Sembang apa ni? Bila orang buat, hampa kata orang, oi tak betul. Hampa buat betul. Bila Nabi kena Nabi lah tengok. Tunjuk demonstrasi ke apa kau buat tak puas hati ke apa. Dah, sengap. Tutup mulut. Sebab apa? Takut dengan kerajaan. Takut kerajaan ban tak boleh mengajak sana, tak boleh mengajak. Tak berani. Tapi ulama-ulama yang tak ada duduk dengan kerajaan, apa berani bersuara. Cakap berani. Ya, sepatutnya geng ini menyebarkan kasih sayang. Bukan selalu nak condemn ustaz lain. Betul. Madilah, saya setuju. Pok demo tak ada telur tu. Pok demo tak ada telur tu. Kita tak ada. Kita tak kisah. Kita tak maki dia betul-betul. Tapi yang pun jangan lebih-lebih lah. Pertahankan penyebaran hadis palsu termasuk hina Nabi tak. Aku Wahabi, aku turun perhimpunan tu. Sembang kasih betul lah. Hang sembang apa? Hang pun pakai fake account.
Sembang pertahankan apa ni? Sembang pertahankan hadis palsu. Pakai fake, pakai akaun fake. Bodoh. Sekat bang orang macam ni, serabut. Nak beritahu. Sembang pertahankan pakai fake akaun. Tunjuk muka kau ni. Tunjuk muka kau ni. Hadis palsu mana yang bawa? Pergilah jumpa, tanya lah tengok hadis palsu mana. Tanya. Pergi tanya ustaz ni, hadis palsu ni. Tanya, cakap lah elok. Sebab tu kata tak semua orang buat betul. Ada kesilapan dia. Zuhur dah. Sembang apa-apa pakai fake account. Tak jujur dengan diri sendiri, sembang apa? Ya. Pas Zuhur lagi tak? Terima kasih pada kucing Sarawak. Diri sendiri palsu, fake account, boleh cakap banyak. Ya, popok ni memang macam tu. Dia akan pakai fake account lah. Hentam orang. Sembang boleh lah. Semua orang boleh sembang lah. Kan? Sembang. Babi terbang fake account. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tak marah tuan. Tapi saya geram. Roller tu aku tengok dia sembang pun belagak ilmu macam banyak sangat dia. Tak, saya tak kisahlah roller ke lola ke lori ke, saya tak kisah. Ustaz Muhaizat ke Ustaz Azhar Idrus ke apa pun, mereka adalah manusia. Kadang-kadang percakapan menjadi salah. Tetapi sebagai sama-sama mengaji ilmu, sama-sama ada ilmu masing-masing, muzakarah bersama-sama, tegur dengan cara ilmiah. Mana tegur cara ilmiah ni macam mana? Jumpa depan mata, telefon personal, ustaz cakap tu ada kesilapan. Cakap secara lembut, bukan nak berhujah, bukan nak berdebat di depan khalayak ramai orang yang tidak faham tentang agama. Betul saya cakap tuan-tuan. Kita tak faham, Pak. Orang awam ni banyak yang tak faham. Banyak lagi yang ilmu tak faham, termasuk saya lah tuan-tuan. Banyak ilmu yang kita tak faham, ilmu hadis yang tu, yang ni, yang tu. Ada setengah perawi dia kata yang ni hadis ni lemah, hadis dhaif. Ada perawi kata hadis ni hadis sahih. Nak bertikaikan masalah khilaf ni takkan habis. Nak bertikaikan masalah khilaf ni takkan habis tuan-tuan. Sebab apa takkan habis? Sebab dia adalah maslahat. Dia adalah satu khilaf, maknanya khilaf ni perbezaan pendapat. Takkan habis. Imam Syafi'i nak tegakkan mazhab Imam Syafi'i, Imam Hanafi nak tegakkan mazhab Hanafi, nak memburukkan sama-sama mazhab, tak akan habis tuan-tuan. Sebab apa saya tak akan habis? Sebab ada dalil-dalil yang menunjukkan ada perbezaan pendapat. Ada ustaz ni dia ambil ini sebagai dalil dia untuk cerita. Bab rokok lah tuan-tuan. Alhamdulillah saya berhenti rokok. Tak tahu lah depan-depan ni isap rokok ni saya tak tahu lah. Tapi buat saya alhamdulillah. Bab rokok ada ulama kata haram, ada ulama kata makruh. Kan? Sebab apa? Tak akan habis sebab benda ni benda baru. Benda ni dalam khilaf. Ulama ni cerita ni, ulama ni cerita ni. Takkan habis sampai bila? Jadi ambillah pandangan jumhur, ambillah pandangan-pandangan ulama yang banyak. Kau terpulanglah. Kalau kita rasa nak ambil makruh lah. Sebab Nabi tak bisa cerita lah hadis rokok ni haram bagai tak. Al-Quran tak bisa cerita benda rokok ni haram. Kalau benda yang haram ni yang mutlak yang Allah Ta'ala ceritakan, babi, anjing, arak, berzina, mencuri, ni semua terang haram. Tak ada satu khilaf. Tak ada timbul isu khilaf benda ni. Sebab apa? Benda ni dah mutlak, benda ni dah haram jelas. Yang benda yang tak apa nak jelas ni jadi pertikaian para ulama. Tak kisahlah siapa nak ambil haram-haram, siapa nak ambil tak haram, ambil ikut. Tu setuju tak ada debat? Saya tak setuju langsung. Nak ada ni, biar ada muzakarah ilmiah sama-sama mereka. Tak payah on live, tak payah menentang apa. Jumpa ulama-ulama ni, pergi jumpa masing-masing yang ustaz-ustaz Rora ke, Rori ke, Ropo ke, Roto ke, apa ke. Jumpa masing-masing, bawalah PhD hang masing-masing, jumpa ilmiah. Cara muzakarah ilmiah, tegak mana tak betul. Saya rasa Ustaz Muhaizat pun akan dengar. Kalau tak betul, dia akan setuju. Mungkinlah pendapat saya salah. Kalau hang pun tak betul, hang pun kena mengaku. Mungkinlah saya cakap dengan saya salah. Habis cerita. Diskusi ilmiah je. Ya betul tu Rayan. Habis. Tak payah nak cerita. Tengok.
Aku betul tengok dalil aku macam mana. Ni nak cerita tuan, nak buat debat ni, nak bagi orang semua tengok, nak cerita. Nampak? Aku punya PhD. Ni, lagu tu punya PhD. Dia apa? Ustaz pondok. Lagu ni ustaz pondok tak ada jawab. Aku tanya dia, saya kalau ustaz pondok tanya dia tak ada jawab pula macam mana? Ha? Nak tanya? Saya nak tanya. Ha? Kalau ustaz pondok tanya pula dia tak ada jawab pula, dia wah nak cerita macam mana? Malu tak? Malu kan? Akan memalukan satu pihak. Baik, tak payahlah. Kita ni nak cari kesatuan umat Islam, bukan nak cari perpecahan. Tolong haramkan dongzong dalam Malaysia itu lagi bagus. Padahal nak pergi cakap, nak pergi berdebat dengan umat-umat apa ni sama Islam kita ni, pergi cerita ni pasal dongzong ni. Mangkit pertahankan isu adib, isu arwah adib. Mangkit mempertahankan. Ulama kan, PhD kan. Mangkit pertahankan. Sama-sama pertahankan ni. Maslahat ni, umat Islam ni. Teranaya kes Muhammad Adib. Kan? Bangkit. Kami mempertahankan, saya sebagai PhD, saya ni sebagai profesor perpusun, bangkit mempertahankan isu adib. Berani bersuara, pi jumpa, pi balai buat report apa bagai apa semua, pi lah. Sengak pun. Dongsong, bangkit lawan. Jumpa di dataran, cerita bau steady. Ini takat pi ceramah orang bagi gaji, bagi duit, sembang pandai dalam ni buat apa? Jangan jelasnya ilmu dan iman tu berbeza. Ya, setuju. Depa menata tu, depa mengaji, kira mengkaji itu berbeza. Ya. Saya tak setuju lah haramkan sekolah negara Cina. Ya, tu saya setuju. Tapi kita tak boleh nak buang orang Cina ni semua, tak boleh. Kita kena bersikap adil. Tapi dongzong ni melampaui batas. Dongzong ni melampaui batas. Itu saya beritahu. Dongzong ni mencabar hak-hak orang Melayu. Kita kena bangkit lah. Itu kita kena bangkit. Saya pun flu nak berhenti pelan-pelan, insyaAllah. Siapa nak berhenti rokok, Alhamdulillah. Yang tak berhenti pun kita jangan kecam mereka. Kita tak duduk di tempat mereka. Hampa tak tahu deritanya seorang perokok ni. Cerita boleh lah. Rokok ni haram. Rokok ni lagu tu lagu ni, kan? Hampa tahu tak masalah seorang perokok bila dia dah merokok, dia nak berhenti ni agak susah, tuan-tuan. Bila dia rokok, dia ketak badan, jadi ketagihan, kadang sakit kepala. Hampa tahu tak? Hampa tak tahu. Jangan hukum orang. Jangan hukum orang. Dorang untuk dia pelan-pelan, bawa didik dia. Masuk pelekeh PhD pula. Bodoh punya Tok Singa. ni kita bagi sikit pin kat hang. Kita bagi pin sikit kat hang. Maki je orang. Maki je orang. Orang mesti kita kena maki. Kan? Aku tak pelekeh kat PhD. PhD ni siapa yang iktiraf? Cerita apa? PhD ni dunia yang iktiraf, bukan Tuhan yang iktiraf. Nak cerita bagi ni Khairul Ikhwan. PhD ni dunia yang iktiraf. Duk hang masuk dalam kubur, Tuhan tak tanya mara buka, mara PhD. Kan? Mana PhD hang? Siapa PhD hang? Tuhan tak tanya benda-benda PhD ni. Tuhan tanya iman hang macam mana, takwa hang tu macam mana dengan Tuhan. Ilmu hang banyak segunung pun, kalau hang tak mengamalkan, hang tak amanahkan ilmu hang, tak guna seduit pun. Saya nak bagi tahu satu lah. Kan? Saya nak bagi tahu, ilmu hang segunung langit tinggi pun, tapi tak ada amal, tak ada adab hang, tak ada orang panggil apa? Tak ada amalan hang, tak ada istiqamah hang dengan ilmu segunung hang tinggi, hang ambil belajar tu, hang tak mengamalkan dia. Tak guna satu sen, tak guna sehabuk di bawah puncak di bawah gunung tu sendiri pun. Tak guna di sisi Allah. Tapi kalau ilmu hang sebesar pasir, sebesar sebiji pasir pun, tapi hang mengamalkan ia, hang menggunakan ia, hang mengamanahkan ia, hang istiqamahkan ilmu sebiji pasir tu pun lebih mulia lagi pada hang ilmu satu gunung tinggi. Sebab hang tak amalkan. Orang yang ada ilmu tinggi tapi dia tak amal. Orang yang ada ilmu banyak dia tak amal. Dia hanya cakap pandai. Baik, ambil ilmu sepasir tu, amalkan betul-betul, istiqamah betul-betul ilmu tu, insya-Allah hang lagi hebat pada orang ilmu paling tinggi. Sebab apa? Orang yang ada ilmu tak tentu dia ada adab ni. Orang yang beradab tak tentu mungkin dia ada ilmu. Sebab tu kita kena ada dua-dua. Tak apa, saya ni bukan pandai. Sebar cerita pelik-pelik tentang agama, bangkitkan keluarga, sumber hukum agama. Kutuk orang sana, kutuk orang sini. Siapa kutuk? Sama lah hampa tu.
Tuan guru dusun sahur kita manusia cukup menjadi manusia. Tu kata jenis orang tak faham ni. Jenis orang tak faham ni cerita pandai lah, kena kat hang saja lah. Saya fikir dia. Mufti pun ramai pilih semua ilmu bagus. Tak apa, mufti pun tak ada bergaduh sama-sama. Ada mufti bergaduh? Tak ada. Jadi macam mufti. Mufti Pulau Pinang ada, mufti Perlis ada, mufti ni. Kan? Satu negeri kata isu rokok haram, tak semua negeri ikut isu rokok haram. Ada yang kata makruh. Sama, berbeza pandangan lah. Ini ustaz ni cerita pompang-pompang apa dia? Wali-wali dulu tak ada PhD pun ni. Bukan kata wali lah. Imam Syafi'i pun tak ada PhD. Imam Ahmad pun tak ada PhD. Banyak lagi para alim ulama kita tak ada PhD pun. PhD ni cerita hang di dunia boleh lah nak minta kerja. Nak kerja dengan kerajaan kena ada PhD, kena ada diploma, kena ada ijazah. Boleh lah cerita. Saya ambil PhD ni untuk saya nak minta kerja. Nak cerita hang ada ilmu ni, Tuhan kata, wahai orang yang beriman, siapa yang nak menjadi ustaz perlulah ada PhD. Ada kau Tuhan kata dalam Quran tu? Tak. Tuhan selalu sebut dalam Quran, wahai orang beriman, bertakwalah kamu kepada aku. Bertakwalah, bertakwa. Bukan taqwa, tuan-tuan, bertakwa. Ada ilmu sedikit, gunakan yang betul. Kan? Bepi kat mereka. Jadi jenis-jenis PhD ni, sebab hang ada PhD, aku tak ada PhD, aku terpaksa blok hang. Sebab hang ada PhD. Allah tak menilai pun PhD, betul? Kan? Tak, semua ustaz ada salah dan silap dia. Tak perlu satu salah dia kita nak hukum semua dia tak betul. Contoh tu tuan. Roro ni pun saya tak kata dia sesat ke apa, dak, saya tak kata. Ada yang betul kita terima dengar. Tak apalah, alhamdulillah. Bukan 10 dia tak betul, satu dia betul pun, satu kita ambil betul. Janganlah kita menipu diri kita sendiri. Semua dia tak betul, dak. Roro ni cakap pun ada yang betul, saya kata dia betul lah. Ada pandangan dia saya setuju, saya kata dia setuju. Tak kisahlah mufti Perlis sekalipun. Dia cakap benda yang betul, saya terpaksa setuju lah benda betul. Dia bercakap untuk mempertahankan orang Melayu, orang Islam betul, saya setuju. Yang tak betul saya tak terima, saya tak maulah. Saya tolak lah. Begitu juga Ustaz Muhaizat, apa yang dia buat semua betul. Satu benda yang cakap tak betul, takkan kita nak tolak 10 yang betul itu? Tak, jangan. Satu tu kita rasa ragu-ragu, tak betul ni rasa. Janganlah ikut yang tu. Ambil lah yang 10 lagi tu, kan senang. Betul tak saya tanya tuan-tuan? Betul tak betul tuan-tuan? Kan? Saya tak kata PhD ni, si PhD, si apa ni semua ni, semua benda dia tak buat, semua benda dia buat tak betul. Tak. Kita kena jujur dengan diri kita. Ada si PhD yang cakap benda betul. Ya betul. Betul. Apa dia cakap tu berpandukan dengan kitab yang kita mengaji. Betul. Memang betul. Betul. Yang tak betul, yang kita rasa ragu, tinggalkan. Ustaz Muhaizat, 10 benda betul dia cakap. Satu benda yang meragu-ragukan kita ni sebagai orang agama. Kita rasa, benda ni macam tak betul lah. Tak apalah, mungkin dia mengaji ni, kita ambil sini dulu. Mungkin dia mengaji ni, dia faham ni, biar dia. Kita mengaji ni, kita faham ni, kita ambil ni. Kita tinggalkan pendapat yang tu. Ambil yang 10 yang betul ni. Kan masalah tu selesai. Kan selesai masalah tu. Setiap manusia ada kesilapan. Ya, saya mengaku saya ada silap. Kalau saya buat benda silap, saya mengaku. Saya mengaku benda ni saya silap. Bodoh sendiri-sendiri. Saya mengaku. Saya tahu diri saya akan melakukan kesilapan. Saya tak kata, aku buat ni betul dah. Aku buat ni semua betul dah. Hampa tak betul dah. Ada benda yang saya buat silap. Kesilapan saya. Mungkin saya buat benda-benda yang tak sepatutnya. Benda tu tak boleh live ke apa kalau saya pilih live. Benda silap, saya mengaku. Betul lah, itu hari tu saya marah dalam live. Saya mengaku hari tu hari kebodohan saya, hari saya tak boleh kontrol nafsu amarah saya. Saya terpaksa marah, saya terpaksa tunjuk saya punya keadaan tu. Saya mengaku kesilapan saya. Sebab apa? Saya bukan makhluk yang tak ada dosa, yang tak buat dosa. Sentiasa buat dosa, sentiasa buat kesilapan. Jadi insya-Allah keluar dari khilaf adalah cara yang terbaik. Ya, itu Tok Syekh betul, itu Tok Syekh. Tok Syekh kita mengaji juga di Madinah ni, Madinah Mekah ni. Keluar dari khilaf adalah cara yang terbaik. Betul. Antara 617 memenang ni minta hadir kuliah Tuan Guru Ahmad
Rozaini lepas subuh, insya-Allah. Boleh. Betul tu. Kalau terang-terang tak betul, tak setuju. Kalau betul ada juga yang tak setuju, itu namakan khilaf. Ya betul. Hormat menghormatilah sama kita. Sama-sama kita ni, walaupun mungkin hang punya perbezaan, hang punya pendapat hang lagu ni, tak apalah. Masing-masing pendapat lah. Ada kata ambil wuduk ni kepala basuh sekali, ada yang kata kepala basuh 3 kali. Nak basuh sekali, basuh lah. Nabi tak kata tak sah semua. Benda khilaf, nak buat khilaf. Ada nak basuh 3 kali, basuh 3 kali. Ada nak basuh sekali dengan telinga, basuh sekali dengan telinga. Tak ada masalah. Semuanya khilaf. Buatlah. Ada yang kata bersentuhan dengan apabila ada wuduk bersentuh dengan isteri tak batal, ambil lah. Nak kata tak batal lah. Imam Syafi'i kata batal lah. Nak pegang Imam Syafi'i, pegang lah. Nak pegang Imam Ahmad, pegang lah. Tapi biar mengaji, jangan tak mengaji. Bila tak mengaji, celaru nanti. Itu pesanan saya. Jadi insya-Allah, apa saja saya beritahu ni, saya minta ampun dan maaf, mungkin saya kasar bahasa, tersalah cakap, terkurang ajak. Sebab apa, saya ni bukan orang alim, saya orang lemah, sentiasa berdoa. Saya mohon maaf kepada semua. Tak kira lah pada PhD ke, kepada Rora ke, kepada siapa sekalipun, saya mohon maaf sekali lagi. Ini pandangan saya. Tak perlu berdebat secara umum, hanya perlu muzakarah, diskusi ilmiah sesama kamu sendiri. InsyaAllah selesai masalah. Tak payah tunjuk bergaduh di sosial media ni, mengelirukan umat Nabi Muhammad SAW. Bersatulah, mempertegakkan yang hak, menentang kepada kebatilan. InsyaAllah di situ saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.